Baik, kembali pada bumi yang nyata ya. Kembali keluarkan tadi. Keluarkan yang tadi. Sebab Okey. sekarang ni kita nak pergi ke satu isu yang sangat penting dan juga perlu untuk kita ambil tahu, iaitu mengenai vape. Betul. Kan? Dan ada sekarang ni unsur dadah di dalam vape pula. Dengar ceritanya. Ada yang perisa-perisa. Kan dia ada perisa perasa-perasa dia tu kan. Yang dijual. Dan sekarang ni ada pula perasa yang ada dadah. Maknanya parti dadah tu dimasuk dalam bajuhan Flavor tu kan. Kepada yang membimbangkan ininya kepada remaja lah, kepada budak-budak generasi baru ni kan. Kadang-kadang kita rasa macam vape tu vape biasa, tetapi ini yang luar biasa. Yang kalau kita dulu kita berhadapan dengan tukang dadah secara berdepan, saya sorok-sorok dan sebagainya. Tapi kali ini mereka cara lain pula. Atas talian pun ada dalam dijual talian tu kan. flavor ini. Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin, iaitu Jabatan Perubatan Rawatan Utama di Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, ini adalah satu perkara yang membimbangkan sebenarnya. Apa yang kita katakan tadi. Vape sendiri dah membimbangkan. Bila pula mempunyai unsur dadah di dalam vape, itu lagilah membimbangkan, terutamanya kepada ibu bapa. Adakah perkara ini benar? Ada flavor tu, rasa tu sendiri yang ada unsur dadah. Okey, terima kasih atas jemputan MBHI ini. Dadah dalam vape sebenarnya bukan benda baru. Kita dah dapat report ada dadah dimasukkan ke dalam cecair vape sejak tahun 2013-2015 lagi dah ada. Okey, jadinya pada tahun 2015 sendiri, laporan di Malaysia sendiri mengatakan vape tu sendiri dah diletakkan bahan dadah terlarang. Contohnya macam apa? Magic mushroom. Pernah dengar tak magic mushroom? Tak dengar, kita budak baik doktor. Okey, alhamdulillah. Kalau budak baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya remaja zaman sekarang, rata-rata kalau saya tanya mereka di program sekolah, kalau you pergi kedai vape, you cakap apa pada orang kedai kalau you nak dadah? Cakap dia shroom, magic mushroom. Bahan psikoaktif dia bernama psilocybin. Okey. So magic mushroom ni memang sangat terkenal di kalangan remaja kita. Dia pergilah mana-mana kedai pun, sama ada underground ke over the ground ke, memang sangat senang nak dapat. Ya, wow. Daripada apa yang doktor katakan tadi, maknanya perkara biasa berlaku sekarang ni. Tak, masalahnya kita tahu bahawa rokok elektronik ni baru saja. Kita rasa macam baru je. Baru je. Tapi bila doktor kata dah ada data 2013-2015 tu, itu sangat menggerunkan. Maknanya kita ni dah terlewat tahu ni, apatah lagi ibu bapa. Baik, kita nak berbincang lebih lanjut sekejap lagi doktor. Tapi kita nak dengar dulu. Ini MHI telah lakukan tinjauan. Betul. Mengenai pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini. Kita sama-sama saksikan dulu. Kandungan bahan terlarang dalam e-rokok termaktub di bawah undang-undang sedia ada, iaitu Konvensyen Dadah Narkotik 1961 atau Konvensyen Substance Psychotropic 1971 dan lain-lain yang boleh menyebabkan ketagihan dan kesan sampingan yang teruk. Lebih 800 dadah psikoaktif baharu atau New Psychoactive Substance NPS dipercayai digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape yang boleh memberi kesan khayal. Biarpun sudah melebihi 40 tahun di pasaran, kandungan bahan terlarang itu semakin berleluasa dagangannya. Lensa MHI sempat mengunjungi kedai vape di sekitar Lembah Kelang. Namun rata-ratanya didapati tidak menjual vape seperti yang dinyatakan. Mungkin sahaja dijual hanya kepada pelanggan tetap atau melalui tempahan awal. Kalau isap kalau yang kepening tu yang ni yang kuat ni? Akso kot nasi tobiko. Orang macam jual yang macam pada bening. Oh, tu tak ada. Tak ada. Yang macam tadi tu dia orang banyak jual kat mana? Dia banyak jual Facebook. Ada tak? Link ada. Abang ada grup tu bang. Abang search ni mesti jumpa. Search tag apa Cik? Abang cari flavor pening ke tak flavor pening ada buah. Oh, tag je flavor pening dah Nama buat. dia ada yang gorilla.
Di deretan kedai, kebanyakan premis tidak dibenarkan untuk menjual barangan seperti yang mengandungi bahan-bahan seperti berkenaan lah. Tapi saya dapat makluman daripada orang yang menjual bahan itu mengatakan kandungan-kandungan seperti itu ada banyak dijual di laman sosial seperti Facebook dan sebagainya. Cuma type sahaja flavor pening ada grup yang akan menjual barangan-barangan terlarang seperti itu. Bagi mendapatkan bukti kukuh, cubaan menghubungi secara rawak penjual perisa vape berkenaan di media sosial percaya ternyata benar sememangnya banyak dijual di atas talian. Serendah RM90 untuk 10 ml sehingga mencecah ratusan ringgit bagi satu unit. Pelbagai perisa ditawarkan dengan harga lebih murah sekiranya dibeli secara borong. Pengambilan magic mushroom bukan isu baharu, namun penyalahgunaan yang diasimilasi dalam budaya menghisap vape, terutama dalam kalangan anak muda, kebelakangan ini amat membimbangkan. Sebagai orang dewasa yang melihat perkembangan anak-anak, bagaimana pandangan mereka tentang isu ini? Anak-anak kita yang bawah tanggungan kita bagi duit belanja kan. Jadi kita limitkan belanja diorang lah bagi saya. Kita limitkan duit belanja diorang. Bagi cukup-cukup, jangan bagi lebih. Kita sayang anak kita tapi kita kena sayang lebih lah. Kita kena tahu apa dia belanjakan duit dia. Selain makanan apa yang dia beli kan. Kita kena tahulah segala jenis perbelanjaan yang dia belanja. Ibu bapa perlu sentiasa memantau, cek beg ke phone dan tingkah laku lah. Yang paling obvious kita boleh nampak daripada segi perubahan kelakuan kalau misap vape. Pada segi kawan ke keluarga ke, dia akan anggap kita ni jual benda yang tak elok lah, dan kita salurkan pada orang benda yang tak elok. Sedangkan kita meniaga jual vape ni ibarat macam yalah kita cakap rokok ke macam tu lah, bukannya benda-benda yang tak elok. Yang bagi saya memang kita cakap vape ni bukanlah yang ni, tapi orang cakap untuk alternatif berhenti rokok. Pelan-pelan kita ubah berhenti rokok, mungkin lepas tu boleh berhenti vape pula. Macam tu lah bagi saya. Penambahan dadah di dalam cecair vape membuktikan potensi tinggi untuk menjadi peranti bagi penyalahgunaan bahan lain. Sudahlah amalan menghisap vape mempunyai risiko tersendiri. Ini diburukkan lagi dengan penambahan bahan aktif yang berbahaya seperti magic mushroom, ganja dan jenis dadah yang berbahaya. Wow. Baik, sekali lagi kita berikan penekanan topik kita adalah berkenaan dengan unsur dadah dalam vape, iaitu rokok elektronik, memangnya bahan terlarang. Kita tahu bagaimana strategi mereka dijual dalam talian kan. Ini yang membimbangkan. Baik, kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin. Okey. Kita tahu ini keadaan ni macam mana kita nak tahu bahawa sebab vape ni dijual ada macam biasa, tapi unsur dadah ni yang kita tak dapat detect, kita tak dapat kenal pasti bagaimana kan. Dan kadang-kadang orang kata, oh ibu bapa kenalah pantau anak-anak. Masalahnya kalau anak-anak tu umur sampai 5 tahun kita boleh pantau. Yang lebih daripada tu kan. Sekolah tu. Betul. Okey. So yang merisaukan sekarang adalah remaja sebab peer pressure tu is very real. Bila dia pergi sekolah, memang vape ni perkara utama dia sebab peer pressure. Kawan-kawan sekeliling vape dan dia akan mempengaruhi kawan dia yang belum vape, ataupun dia rasa dia perlu masuk ke dalam satu-satu geng. Dia nak rasa belonging to a group. So kawan dia akan ugut dia lah, kalau you tak vape, you tak boleh masuklah ataupun you kena bully. So how do we detect there is a drug dalam vape? Actually susah sebenarnya, melainkan dia ada simptom. Okay? Simptom dia paling teruk sekali adalah psikosis. So psikosis ni apa? Dia dah rasa very agitated. Dia datang tu dia macam sangat, sama ada dia sangat gembira yang macam tak boleh fikir apa pasal dia gembira sangat ni, ataupun dia socially withdrawn, dia macam tak boleh berjumpa dengan orang. Dia cakap mengarut-ngarut, dia ada halusinasi. Halusinasi ni maknanya dia mungkin dia nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, ataupun dia dengar benda yang orang lain tak dengar. Seseorang ataupun sesuatu bercakap dalam minda dia, memberitahu dia untuk membuat sesuatu. So itu adalah antara yang boleh berlaku lah. 2 tahun lepas actually masa COVID, ada seorang pesakit muda di universiti, bukan Universiti Melaya, salah sebuah universiti, datang ke kaunter dekat PPUM dan bagi tahu dia datang tu dalam keadaan mata dia merah.
bila kita tanya dia what happened, dia tak boleh jawab. Bila kita check blood pressure dia so high. Budak ni muda, baru umur 20 tahun. Tak logik blood pressure dia go up so high sampai 160, 100. So bila kita dah stablekan dia, kita tanya, apa jadi pada you? Dia kata dia ambil dadah. Dadah dalam apa? Dalam vape. Okay. So kesan immediate daripada ambil dadah ni adalah dia punya tekanan darah dia boleh naik. Heart rate dia boleh naik. Dia akan rasa berdebar-debar. Kadang-kadang dia rasa berpeluh-peluh. Tapi apa yang dia nak capai pada mulanya adalah dia nak rasa kegembiraan. Kegembiraan tu untuk mereka yang ambil dadah ni, kegembiraan tu sementara saja. Antara 3 ke 6 jam selepas tu dia akan hilang. Lepas tu dia nak ambil the next path. Untuk dapat lagi kegembiraan tu. So now bila kita bercakap pasal dadah dalam vape, kita bukan saja bercakap pasal ketamine ataupun magic mushroom yang psilocybin tadi, tetapi kita kena tahu nikotin tu juga sebenarnya dadah. Punca utama addiction kepada vape adalah nikotin. Tetapi kanak-kanak dan remaja sekarang, dia bukan saja terpengaruh dengan nikotin dalam tu sebab dia tak kisah pun pasal nikotin. Tapi memang the brain cells of children memang senang sangat addicted dengan nikotin berbanding dengan orang dewasa. Macam gula-gula lah. Macam gula-gula tapi dia lagi teruk daripada gula-gula. Okey. So sekarang ni flavoring dia dan pewarna dia pun sendiri menyebabkan seseorang kanak-kanak dan remaja tu sangat suka kepada vape dan marketing strategi. Dia rasa macam toy, dia rasa macam Lego. Dan sekarang ni dekat kedai-kedai, okey, you pergi, you akan tahu, dia akan tengok dia marketing dia letak 3 meter dan ke bawah. Maknanya dia nak target siapa? Kanak-kanak dan remaja 3 meter ke bawah. Dia tak letak sampai 5-6 meter sebab orang tak boleh nak capai, budak kecil tak boleh capai. So the tobacco industry ni taktik dia adalah kepada remaja dan kanak-kanak sebenarnya. Jadi apa status sebenar vape ni di Malaysia? Okey, kalau status sebenar, kalau kita ikut Islam, sebenarnya minggu lepas pun Menteri Agama dah mengeluarkan fatwa, mufti wilayah mengeluarkan fatwa mengatakan vape adalah haram. Sama seperti rokok konvensional. Mengenai vape sendiri sebenarnya walaupun kita kata haram, tetapi ia dijual sebagai barangan elektronik. Sebab tu kita nampak banyak kedai vape dekat Malaysia ni, okey. Dan kanak-kanak mudah sangat untuk dapat sebab pada 1 hari bulan April 2023 tahun ini nikotin telah dikeluarkan daripada Akta Racun. Apabila langkah ini telah dilakukan, ia memberi impression kepada remaja sebenarnya, vape ni halal lah. Tak berbahaya. Tak berbahaya sebab nikotin dah dikeluarkan. Padahal itulah punca utama addiction dan menjadi keracunan. Ada baru-baru ni ada a few years ago Pusat Racun Negara mengeluarkan laporan kanak-kanak bayi berumur 3 bulan keracunan nikotin. Tak tahu macam mana boleh minum nikotin. 3 bulan. Minum? Yep. Baru-baru ni ada kanak-kanak kecil kena sawan sebab keracunan e-liquid daripada vape. Memang kita kata kenapa ibu bapa tak pantau, tapi kenapa adults jual vape? You kata untuk adults, tapi kenapa sekarang ni pembeli utamanya adalah remaja dan young adults? Okey. Berkenaan dadah yang dimasukkan dalam vape ini, kes-kes yang diterima, mungkin PPUM kan banyak kes yang diterima. Paling membimbangkan apa? Mungkin boleh kongsikan jugalah kan? Antara kes-kes yang berlaku. Okey, sebab kes yang diterima selalunya akan pergi ke pakar psikiatri. So dia akan masuk terus ke ward psikiatri dan memang ada remaja umur 15, 16 yang direfer oleh ibu bapa mereka sendiri ataupun guru daripada sekolah. So kanak-kanak ataupun remaja ni masuk ke ward psikiatri untuk dirawat oleh kerana masalah dengan dadah di dalam vape. Tetapi saya sendiri dengan seorang pakar psikiatri daripada UIA pernah mengeluarkan laporan, kita buat report mengenai 3 orang vapor meletakkan dadah psilocybin ni dan mereka perlu diintubasi, kena masuk tube kerana dadah ni lah psilocybin ni yang dimasukkan ke dalam vape. Dia tak sedar sebenarnya kawan dia dah masukkan. Sebab rokok konvensional tak boleh manipulate. Tapi e-liquid siapa-siapa boleh masukkan apa-apa. Very interesting fact, baru-baru ni awal tahun seorang kanak-kanak remaja berumur 15 tahun, seorang India. Kita pergi ke sekolah dan dia bagi tahu kita sendiri, dia tumbuk tar jalan raya, masukkan ke dalam e-liquid kerana dia kata berbanding dengan minum arak, bila masukkan tar dia rasa lagi mabuk daripada minum arak. Wow. Ini kanak-kanak 15 tahun ya. Macam mana dia tahu datang idea tu? La ilaha illallah. Yes, mana datang idea? That's exactly the point. Yeah. YouTube, social media.
experimentation. So our children are experimenting. Kita nak guide tapi kita tak ada dengan anak kita pada setiap masa. Jadi itu yang membimbangkan kita dan sudah tentunya ada pelbagai langkah doktor yang kita akan lakukan untuk kita mengawal. Jadi antara mungkin nasihat-nasihat doktor yang kita boleh buat doktor untuk at least mencegah sebelum berlaku perkara ini. Nombor satu, ibu bapa, adults dan society kita semua kena bertanggungjawab dengan memberitahu anak-anak remaja kita dan kanak-kanak jangan sesekali dekat dengan vape. Kalau ada kawan offer vape, say no. Just say no. You takkan dibuli pun. Sekali dua dekat you dah say no, dia takkan bully you lagi. Nombor dua is kita kena sentiasa mencari ilmu tu. Vape ni sebenarnya dah lama ada kat Malaysia tapi dia makin teruk dan kita melihat remaja makin banyak menghisap vape. Daripada 14.9% daripada NHMS tahun lepas, daripada data yang kita buat di Universiti Melaya, 15.2% tahun ni remaja menghisap vape di Klang Valley alone. Wow. Okey, jadinya jika kita tidak mengawal dia daripada sekarang, sebab kita sebelum ni kita kata dadah ni berbahaya. Kita ada terlalu banyak stigma kepada orang yang mengambil dadah. Tapi kita sendiri allow this vape industry to bloom. And kita tak boleh kawal orang letak dadah kat dalam tu. Jadi kita kena kawal selia mesti kena ada untuk vape. Dari awal kan? Sebenarnya dari awal kita perlu mencegah. Jadi bila kita bercakap pasal vape yang telah pun diletak dadah, perkara itu menjadi semakin bahaya. Lagi-lagi bila melibatkan mereka yang bersekolah. Dekat sekolah pun macam doktor cakap tadi, dalam kelas pun ada yang menghisap rokok elektronik ni. Tapi kalau misalnya, saya nak tahu juga, misalnya kalau macam dadah dalam vape ni, kita tahu kalau dadah tu kan dia ada sukat-sukat dia. Kalau sebab vape, kalau dia sedut, apa, dia tak sesak nafas ke doktor? Dia punya, kan, macam impact dia kepada seseorang tu. Dia boleh ada sesak nafas, okay? Especially kalau dia ambil cannabis, kalau dia ambil ketamine, dia boleh ada sesak nafas. Dia boleh mengalami sakit kepala. Dia boleh mengalami mata dia kabur pada seketika waktu. Dia boleh rasa terbatuk-batuk. Sama sebab dalam vape ni, bila dia ada dadah, dia akan berinteraksi juga dengan nikotin yang ada kat dalam tu. Jadinya, nikotin pun efek dia boleh menyebabkan berdebar-debar. Berdebar-debar tu bukan just biasa-biasa yang kita boleh kontrol, tapi berdebar-debar tu sampai dia rasa tak boleh fokus. Sebab tu, anxiety, yes. So sebab tu orang yang ambil vape, tak kisahlah sama ada dadah ataupun tak ada dadah tapi ada nikotin sahaja pun, mereka akan mengalami kesukaran untuk dalam kelas. Dia tak boleh concentrate bila cikgu mengajar dia. So bila cikgu tanya soalan, dia tak boleh jawab. Lepas tu dia akan ada social isolation dalam sekolah sendiri dan dia takkan perform bila dia exam. So those are among the things yang kita nampak dalam pelajar lah. Ada satu lagi doktor, kalau rokok kita tahu ada second hand smoker. Asap tu boleh menjadi kita menyebabkan kita yang tak isap rokok pun dapat asap tu bahayanya. Bagaimana pula dengan vape? Vape pun sama. So contoh ya, kalau kita yang tak pernah vape tapi kita sentiasa dikelilingi dengan orang yang vape di tepi kita, sebab dalam vapor vape tu, asap dia tu sebenarnya boleh ada nikotin juga dan kita eventually pun boleh rasa ketagih dan kita akan bertukar menjadi vapor. Dan dalam dia punya asap tu sebenarnya ada logam-logam berat. Nikel, kadmium, kromium. So semua tu adalah punca-punca seseorang mendapat kanser. So bukan saja vapor boleh mendapat kanser, kita second hand vapor pun boleh mendapat efek daripada vape sebenarnya. Okey. Berkenaan dengan topik kita hari ini, unsur dadah dalam vape, mungkin doktor kepada ibu bapa lah terutamanya kan. Kita nak tahu juga sebab kadang-kadang vape ni dijual, dia bukan vape yang tu je, dia punya ni flavor tu. Kadang-kadang flavor tu yang kita tak tahu kan, anak-anak kita beli dalam talian dan sebagainya, tiba-tiba sampai dia upgrade flavor tu, dia upgrade lah, dia letak macam-macam kan, menjadikan flavor tu ada dadah dekat dalam tu. Jadi mungkin nasihat doktor untuk ibu bapa lah, ibu bapa terutamanya. Alright. Saya rasa ibu bapa sebenarnya kena be aware. Kalau ibu ataupun bapa sendiri di rumah adalah vapor, tolong jangan tunjuk vape tu kepada anak. Sebab anak akan mengikut contoh ibu bapa di rumah. Walaupun bapa dia tak benarkan, tapi bila bapa dia letak di atas meja, dia akan cuba-cuba. Dia 2 kali cuba saja vape, hisap, terus addicted. Lepas tu dia akan beli dekat tempat lain. So nasihat saya, nombor 1, jangan dedahkan anak kita kepada vape. Nombor 2, always tanya anak kita mengenai vape. Ada tak kawan-kawan vape? Kadang-kadang kita kena check beg sekolah anak kita, tapi tolong faham bahawa addiction ni
memang masalah anak kita, tetapi kita perlu bantu mereka untuk berhenti. Dan remaja memang nak kita tolong, tapi mereka tak tahu macam mana nak ditolong. We have to help them, because dalam satu sekolah ada berjaya 2 pelajar yang berhenti vape di salah satu sekolah di Petaling Jaya, budak Melayu, Form 1, 2 orang, dan dia sekarang dah berhenti selama 4 bulan, Alhamdulillah. So we have to help them to stop vaping. Okay. Wow, jadi doktor, terima kasih banyak untuk nasihat dan juga peringatan yang diberikan untuk isu kita, iaitu unsur dadah dalam vape hari ini di MHI. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin di atas kehadiran hari ini. Ya, jadi ibu bapa, kita harus pantau anak-anak kita. Terus untuk memberi perhatian 100% di luar dan juga di dalam rumah. Saya suka tadi doktor cakap, kadang-kadang kita ibu bapa, kadang ibu bapa ni tahu marah je, tapi sebenarnya kita kena bagi jalan juga. Kita kena bantu, bagi sokongan untuk mereka berubah kepada jalan yang terbaik lah kan. Baik.